Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 15 Jun 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Berita petang dimulakan dengan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg di pejabat beliau hari ini. Kunjungan pertama oleh Pengarah Penerangan Sarawak yang baharu, Suwadi Guliling, yang mana telah memulakan tugas pada 28 Januari 2020 bagi menggantikan Abang Sardun Abang Haji Hashim yang telah berpindah ke bahagian komunikasi strategik Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Putrajaya. Sejurus selepas itu, Datuk Petinggi Abang Zohari turut menerima kunjungan hormat dari Pengarah Wilayah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Sarawak Halim Boweng. Pertemuan tersebut dilakukan bagi membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan kewangan dan sebagainya. Laporan seterusnya. Selepas hampir 3 bulan ditutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk membuka semula kemudahan Kompleks Sukan Rekreasi mulai Rabu ini 17 Jun 2020. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, bagaimanapun penggunaan Kompleks Sukan Rekreasi adalah tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Jelasnya, pembukaan semula Kompleks Sukan telah dipersetujui oleh pihak kerajaan negeri setelah diperhalusi oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Sarawak dia tarikh saja berlainan. Kalau di Semenanjung 15 hari bulan pembukaan. Di Sarawak kita buka 17. Jadi untuk bowling alley, untuk badminton, no contact sport. Kita buka bukan saja untuk sports complex tapi termasuk dengan fasiliti-fasiliti sukan di bawah PBT ataupun di bahagian-bahagian lain. Bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai-pegawai pembangunan sukan di bawah Majlis Sukan Negeri Sarawak di Kuching hari ini, Datuk Abdul Karim memberitahu antara SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian dan dipersetujui oleh Kerajaan Sarawak merangkumi sukan air, sukan individu, sukan berpasukan, sukan tempur atau kombat, sukan pemotoran dan sukan ekstrim. Namun tambah beliau, terdapat juga aktiviti sukan yang masih dilarang. Larangan-larangan, penganjuran sebarang kejohanan dan pertandingan, itu SOP daripada Semenanjung lagi yang kita ikut. Aktiviti sukan dan rekreasi yang bersentuhan badan, which include rugby, bola sepak, futsal dan sebagainya. Permainan ataupun perlawanan sukan berpasukan dan sukan tempur, combat, which is also contact sport. Dan aktiviti sukan ataupun rekreasi di dalam kolam renang, seperti apa yang saya katakan tadi, with exception athletes, state athletes, tapi they have to comply with the normal SOP. Dalam sidang media sama, Datuk Abdul Karim memberitahu atlet Sarawak akan memulakan sesi latihan bagi persiapan menghadapi Sukan Malaysia SUKMA yang dijadualkan berlangsung pada Mac 2021 dalam keadaan pematuhan SOP yang ketat. But they must conform to all those SOP. When you go for training, social distancing, checking of the temperature, all that will have to be complied with. Because I want to see the team picking up, reaching their peak just before SUKMA. And it has to start from now. Sementara itu, beliau menambah keputusan tersebut termasuk untuk membawa atlet di luar Sarawak bagi memastikan negeri ini mengungguli Tamasya SUKMA di Johor tahun hadapan. Jangan kita melihat hanya atlet yang ada di bawah bimbingan kita pada hari ini. Lihat juga atlet-atlet Sarawak yang ada dalam sekolah-sekolah sukan di Johor, pada Penawar, di Bukit Jalil, di Sabah dan di luar negara. Some of our athletes are studying overseas. If they are better than the one that we are training, we must bring them back because we must go to the next SUKMA with a force of very high-powered team. Berikut pula mengenai penambahan jumlah jemaah untuk solat Jumaat dan 5 waktu di Sarawak. Majlis Islam Sarawak MIS hari ini membenarkan penambahan jumlah jemaah untuk bersolat 5 waktu dan solat Jumaat di 406 masjid dan surau di seluruh negeri bermula esok. Setiausaha MIS Ustaz Khalidi Ibrahim dalam kenyataan media berkata, bagi Masjid Jamek di Putrajaya, jumlah jemaah yang dibenarkan ialah seramai 250 orang untuk solat Jumaat, manakala 80 orang untuk solat waktu.
Bagi masjid bahagian pula, jemaah solat Jumaat yang dibenarkan seramai 150 orang dan solat waktu seramai 80 orang. Manakala bagi masjid daerah dan daerah kecil, jemaah solat Jumaat yang dibenarkan ialah seramai 125 orang dan solat waktu seramai 80 orang. MIS juga turut menetapkan seramai 100 jemaah bagi solat Jumaat dan 80 jemaah di Masjid Kareah, selain seramai 80 jemaah bagi solat Jumaat dan 40 orang di surau berjumaat. Dalam pada itu, turut dibenarkan aktiviti menziarahi pusara bermula hari ini. Beliau bagaimanapun memberitahu aktiviti tersebut perlu mematuhi garis panduan aktiviti ziarah pusara semasa dan selepas tamat PKPP di seluruh Sarawak serta saranan-saranan lain oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan video terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai norma baharu solat berjemaah dan ketika mengunjungi rumah ibadat. Salam UKAS. Norma baharu solat berjemaah. Hari Jumaat. Jam menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Setelah sekian lama tidak dapat menunaikan solat Jumaat disebabkan arahan kerajaan berkaitan penularan wabak COVID-19. Hari ini, Ayub berpeluang untuk kembali berjemaah di masjid. Ayub juga merupakan AJK masjid. Ayub sedang bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Rosnah, isteri Ayub, turut membantu menguruskan suaminya. Ayub mengambil langkah awal dengan berwuduk dari rumah mengikut garis panduan solat Jumaat. Ayub terus memakai pelitup muka dan membawa hand sanitizer bersamanya. Ups, nasib baik Ayub teringat. Sekarang, semua jemaah perlu membawa sejadah mereka sendiri ke masjid. Ayub memberitahu, Tok Ayah tidak boleh menyertai solat Jumaat kerana mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam, iaitu jemaah yang mengidap penyakit kronik, warga emas seperti Tok Ayah, tidak dibenarkan hadir berjemaah. Pada masa yang sama, Arif, anak Ayub muncul dari pintu untuk mengikut bersama Ayub ke masjid. Ayub melarang anaknya daripada mengikutnya ke masjid kerana kanak-kanak di bawah umur tidak dibenarkan hadir berjemaah di masjid. Sewaktu sampai di masjid, Ayub melalui pintu utama masjid. Ayub terus ke kaunter di pintu bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran jemaah. Penjarakan sosial perlu diamalkan di dalam dan di luar masjid. Walaupun Ayub merupakan AJK masjid, Ayub juga perlu menunjukkan kad pengenalan kepada petugas sebelum masuk ke dalam masjid. Petugas masjid telah menyelaras kedudukan makmum di dalam saf dengan jarak 1 meter antara satu sama lain. Mereka semua dimestikan memakai pelitup muka. Ayub memerhatikan masjid hanya menggunakan kipas angin dan semua tingkap dibuka bagi tujuan pengudaraan. Petugas masjid memaklumkan kepada Ayub hanya solat sunat tahiyatul masjid sahaja dibenarkan, manakala solat sunat yang lain tidak dibenarkan. Khutbah yang disampaikan oleh khatib bertugas pada hari ini juga ringkas dan solat Jumaat dapat ditunaikan dalam masa yang singkat. Ayub tidak bersalaman atau bersentuhan selepas habis solat Jumaat. Selepas selesai solat Jumaat, Ayub keluar dari masjid dengan tertib dan mengekalkan jarak 1 meter dengan jemaah yang lain. Ayub bersyukur kerana dapat menunaikan solat Jumaat dalam keadaan yang selamat. Pengurusan masjid perlu mengambil langkah-langkah pencegahan berikut. Pintu masjid dibuka hanya 1 jam sebelum azan dan ditutup selepas selesai doa dibacakan. Tidak membenarkan warga emas dan kanak-kanak bawah umur mengunjungi masjid sebab mereka adalah golongan berisiko. Memastikan jemaah membawa sejadah mereka sendiri. Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk masjid. Melakukan pemantauan suhu badan dan merekod nama jemaah yang hadir. Mengekalkan penjarakan sosial 1 meter. Tidak bersalaman atau bersentuhan. Menghadkan penggunaan tandas mengikut bilangan bilik tandas pada satu-satu masa. Memastikan tiada jemaah berkumpul setelah selesai solat sama ada di dalam atau di luar masjid. Dan akhir sekali, melaksanakan sanitasi masjid setiap kali sebelum dan selepas solat. Norma baharu dalam mengunjungi rumah ibadat yang dilalui oleh Ayub bukan sahaja untuk orang Islam. Kawan-kawan Ayub daripada pelbagai agama juga perlu mematuhi perkara yang sama apabila ke rumah ibadat masing-masing.
Pada masa yang sama, pihak pengurusan rumah ibadat perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.